Ya, Alhamdulillah. Pak Haji sambung lagi ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya buah kelapa ni disebut narjil, ya, narjil. Jadi narjil ini memang sudah terkenal dan antara perawatan yang boleh kita gunakan lagi ialah untuk masalah sakit di tulang belakang. Ya, masalah sakit di tulang belakang boleh menggunakan daripada air kelapa. Dan apa yang Pak Haji sebutkan pada awal tadi, boleh guna air kelapa biasa saja boleh, tapi yang terbaik ialah air kelapa hijau. Tapi kalau saya tak ada air kelapa hijau, apakah saya boleh gunakan air kelapa biasa, Pak Haji? Boleh. Jawapannya boleh. Jadi artinya tidak menyusahkan, tak menyusahkan. Tapi kalau kita boleh tanam di rumah kita satu, alhamdulillah, syukur. Okey, kemudian seterusnya untuk orang yang ada mah. Orang yang ada mah ataupun gastrik atau ulcer, tukar lambung. Macam mana cara nak merawat tukar lambung tersebut? Ialah menggunakan kelapa. Menggunakan kelapa. Jadi oleh sebab itu maka jika kita ambil, ya, jika kita ambil ini, yang pertama dia juga menghilangkan sembelit. Menghilangkan sembelit. Masya-Allah. Kemudian dia juga adalah untuk ubat cacing. Cacing. Jadi orang dulu memang tidak ada ubat cacing yang khusus. Macam sekarang ni kalau kita pergi ke farmasi ada ubat cacing khusus. Tapi dulu bagi minum air kelapa saja. Ya? Dan satu lagi yang paling baik ialah buah sir. Tak ramai orang tahu air kelapa ni untuk ubat buah sir. Ya, itu sangat-sangat bagus ya yang kita ambil dan sebagainya. Baik, kemudian juga dia juga untuk kita mengelakkan daripada hemodialisis ginjal. Sebab ginjal kita ni dia jadi dingin sebenarnya. Bila dua ginjal kita jadi dingin, dia dysfunction, menyebabkan filter itu akan jadi makin lemah dan air kencing akan jadi buih. Jadi dia menghangatkan ginjal itu. Tujuan menghangatkan ginjal ni bukan untuk apa? Untuk menghilangkan peradangan, untuk nak menghilangkan kedinginan, dysfunction kepada ginjal tersebut. Itu air kelapa tu berharga sungguh air kelapa ini. Berharga. Ginjal kita, cuba kita bayang, kalau lah satu ginjal tu rosak, bukan mudah-mudah nak ganti dengan ginjal yang lain. Kalau badan tak boleh terima ginjal yang diambil daripada pemindahan ginjal oleh ginjal manusia yang lain, dia akan bengkak seluruh tubuh badan. Akhirnya membawakan fatal, meninggal. Jadi sebab itu maka buah kelapa ni tumbuh begitu banyak sekali. Minum saja. Ya, nanti Pak Haji ajak caranya, bagaimana cara untuk membuat minuman yang enak, yang sedap, masya-Allah. Kalau air kelapa ni dimasak, ya, ataupun tak dimasak lah, dimasukkan sedikit dengan sikit biji selasih dan lemon. Biji selasih, lemon, air kelapa. Kalau boleh masuk garam sikit lah. Garam sikit. Masya Allah. Minuman fresh. Cuba tengok hari ni. Ya, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, oleh sebab itu maka bila kita ambil begitu, dia sebenarnya depuratif, pencuci darah. Maka orang yang ada penyakit kulit gatal kulit, kita selalu ada orang tanya, Pak Haji, kulit jadi kering, jadi gatal. Termasuk juga penyakit kering pada pesakit kencing manis. Kulit dia jadi kering. Kulitnya dia jadi tidak ada elastik. Begitu juga orang yang ada masalah ginjal, kulitnya akan kering. Macam mana cara nak melembabkan kulit tersebut? Dia adalah air kelapa. Air kelapa. Kita minum air kelapa. Kudis, air kelapa. Gatal-gatal, air kelapa. Yang berlaku, termasuk rambut gugur. Rambut gugur itu, cara dia mengelakkan gugur itu ialah dengan air kelapa. Jika begitu, apa maknanya? Maknanya air kelapa ini dia menghilangkan racun dalam tubuh badan, depuratif. Sebab itu orang tua-tua dulu kalau kena muntah berdarah, mereka keluarkan dia air kelapa yang dicampur dengan clay, dengan tanah liat. Ambil tanah liat, campur dengan air kelapa, adukkan, minum. Biar dia bening, minum.
dan dia menghilangkan racun seluruh tubuh badan kita. Racun daripada racun serangga, racun rumpai, makanan food poisoning, racun daripada bakteria, racun daripada apa. Sebab apa? Air kelapa ni halus, dia masuk sampai ke deep, ke inti sel, supaya dia dapat membersihkan, membuangkan keracunan. Dia juga mengawal elektrolit, yakni untuk nak keluarkan air, masukkan dia punya air sebagainya. Jadi kalau tidak ada tanah liat ya yang ada dekat rumah kita, Anthrax boleh dicampurkan bersama dengan air kelapa untuk keluarkan keracunan. Jadi kita lihat, kalau mereka yang tidak boleh hamil kerana racun heavy metal yang kita belajar hari itu, heavy metal, mereka tak boleh hamil. Jadi minum air kelapa ni jadi hamil. Kenapa? Sebab dia keluarkan heavy metal. Kalau boleh dicampur dengan dia punya Anthrax supaya kita keluarkan. Jadi 1 bulan buat sekali saja, dah cukup, atau 2 kali, awal bulan dan pertengahan bulan. Jadi sudah cukup untuk membuang keracunan dalam sebiji buah kelapa. Itu adalah antaranya. Dan ada orang bertanya kat sini, betul tak kalau makan ubat kita tak boleh makan air kelapa? Betul atau tidak? Makan ubat asvita katanya, kita tak boleh makan air kelapa. Atau makan ubat apa pun kita tak boleh makan air kelapa. Betul. Betul, sebab dia bersifat diuretik, dia buang. Tetapi kalau ambil herba bersama air kelapa, terbaik. Kalau kimia bersama air kelapa buang. Jadi macam mana kalau orang tu ada masalah darah tinggi yang makan ubat hospital, ubat kimia, boleh tak mengambil air kelapa? Boleh, tapi jarakkan masanya. Sebaik-baiknya 2 jam, minimanya 1 jam. Kita ambil dia punya air kelapa, kita atur dia punya waktunya. Jadi bila kita ambil air kelapa ini, dia membersihkan tubuh badan kita. Soalan yang kedua, selalu orang tanya, saya kalau ambil air kelapa, saya ngilu di sendi-sendi saya. Betul. Kita akan ngilu di sendi kalau kita overdosis. Jadi itu pengkaedan yang kedua, iaitu air kelapa itu mesti dimasak. Air kelapa itu mesti dimasak terlebih dulu. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan ngilu di sendi-sendi, kita masak. Dan dicampurkan dengan sikit jahe, zanjabil. Sebab dia air yang dingin. Kita minum dingin di dalam tubuh badan kita. Campur sikit dengan zanjabil, halia, jahe. Kalau kita nak campur dengan kunyit, Masya Allah, untuk liver. Kalau kita nak campur dengan temulawak, Masya Allah. Air kelapa tersebut nak buang keracunan di dalam tubuh badan kita, nak bagi sumber tenaga itu muncul balik. Bagaimana ya, kita masak dengan api yang perlahan ya, kemudian kita masukkan juga bila dia sudah mula panas, mula mendidih, kita masukkan dia dengan jahe, ataupun kita masuk dengan temulawak, biar keluar semua khasiat temulawak itu. Nampak air itu dah jadi warna kuning, baru ditambah dengan gula aren. Air kelapa, temulawak, gula aren terbaik untuk liver. Memperbaiki liver berartinya memperbaiki keseluruhan tubuh badan kita, buang dia punya keracunan. Itu kaedah pengobatan. Kalau tak ada temulawak, kunyit, masak itu diberi minum kepada orang yang kena demam kuning. Kalau orang tu tak kena demam kuning, kena virus, ya itu juga. Virus yang sekarang ini Pak Haji lihat, apabila di Indonesia sudah tidak lagi lockdown ya atas sebab-sebab tertentu, wallahu a'lam, tetapi bila dah dibuka begini, berartinya kita terdedah dengan kesakitan.
dengan kebimbangan sebahagian besar orang akan jatuh di jalan raya. Tapi jangan risau. Indonesia, Allah telah siapkan obatnya. Apa? Temulawak, jahe, kunyit, yang rimpang-rimpang, umbisi-umbisi. Cara nak merawat nanti, air kelapa. Bagi minum. Kalau sudah demamnya, kuatnya, sudah terserang, air kelapa. Tetapi mesti masak. Air kelapa boleh masak dengan serai untuk hilangkan demam. InsyaAllah, virus kan penciptaan Allah. Ini adalah penciptaan Allah. Tumbuh-tumbuhan juga pada penciptaan Allah. Allah tidak menghendaki hamba-hambanya jadi susah. Tetapi harus fikir dan zikir. Tadabbur. Yang paling penting, air kelapa mesti guna. Kalau sudah tak ada apa, air kelapa saja. Itu sudah cukup kuat. Penawar kita berada di mana? Di tepi-tepi pantai, di dalam kampung-kampung yang Allah tumbuhkan di tepi rumah. Kita memiliki kelapa yang banyak. Kelapa Indonesia yang paling banyak. Yang orang jadikan VCO. Ya VCO, Masya Allah. Kalau sudah jadikan VCO daripada kelapa, tidak kira lah. Ya, ini diambil daripada kelapa matang. Itu pun sudah antivirus. Masalahnya hari ini kita ditakutkan dengan corona itu kerana kita bergantung dengan ubat kimia. Kita takut. Sebab kita bergantung dengan ubat kimia. Tapi kalau kita pergi kepada, kita keluar daripada kegelapan dan kesempitan pengobatan kepada cahaya dan keluasan rahmat pengobatan ilahiyah alamiah. Kita akan mendapati penawarnya berada di keliling rumah kita dan sebagainya. Itu Pak Haji sebut hari itu. Ya, bahawa orang yang ada masalah ginjal cepat makan pucuk keji beling pada setiap hari, dia tak akan kena ginjal. Hari ni air kelapa pula, minum air kelapa. Ya, itu yang ingat ya. Jadi maksudnya begitu juga kalau kita sakit sendi, tapi sakit sendi itu kena rebus dengan halia lah, sanjabil. Masya Allah ya. Dan yang menariknya, ya, bila kita ambil untuk orang yang ada penyakit darah tinggi, ini sangat menarik. Darah tinggi itu dia ada sistolik, diastolik, ya. Yang mana sistolik ni dia akan menurunkan sampai 71%. Dia akan turun. Diastolik ini dia akan turun 27%. Masya Allah. Untuk tekanan darah tinggi. Untuk tekanan darah tinggi kita gunakan apa? Kita gunakan air kelapa. Minum. Rebus. Turun. Kalau kita minum, kita masukkan jahe, dia jadi keringat. Keringat. Tapi kalau ada setengah-setengah tempat yang Pak Ji lihat, dia kelapa tua dibakar dengan kulit-kulitnya sekali. Itu pun cukup bagus. Tapi sewaktu dia masih panas lagi, masukkan dengan jahe. Dia akan berkeringat. Badan itu detox, dia keluarkan penyakit. Allahu Akbar. Boleh masuk jahe, boleh masuk serai, juga boleh kita gunakan. Masya Allah. Dan satu lagi, dahulu digunakan untuk memecahkan batu karang di dalam ginjal. Ini menarik bahawa air kelapa ini kalau kita minum, dia pecahkan batu karang. Jadi kalau orang itu dah biasa jadi batu karang, dia tak mau jadi batu karang, dia minum air kelapa, dia akan hancurkan. Dia akan hancur sebab dia akan melawaskan kencing. Kencing itu seperti Pak Haji sebut, seperti air hujan lebat lah, yang turun di dalam longkang, menolak sampah keluar. Begitu dia disebut sebagai diuretik di dalam kelapa. Jadi Masya Allah besar tak dia punya
khasiat air kelapa ini. Sangat-sangat besar. Dan jenis batu karang yang dia akan hancur ialah yang pertama, kalsium oksalat. Allah, subhanallah. Kalau begitu juga yang berlaku kepada air kelapa, begitu juga berlaku pada minyak kelapa, VCO. Sama juga. Apa yang Pak Haji bahaskan tadi tentang kelebihan air kelapa, sama juga dengan ini. Dan yang paling terbaik dia adalah untuk jantung. Jantung. Masya Allah, dia mendinginkan jantung. Seperti mana yang Pak Haji sebutkan bahawa jantung ini, dia jarang sekali ada penyakit kanser. Jarang sekali kita temui. Ya, tetapi jantung selalu penyakit peradangan, iaitu kepanasan di jantung. Dan jantung itu dengan ritmenya yang tidak sekata. Kerana peradangan di jantung yang menyebabkan dia jadi lemah jantung, dan menyebabkan maka terjadi penyumbatan di jantung. Penyumbatan di jantung itu kerana jantung itu dysfunction. Sebab apa? Sebab panas. Sama juga dengan ginjal. Minta maaflah, banyak orang akan cuba menyebut masalah ginjal ini dengan masalah kencing, urinary tract infection, kencing banyak, polyuria, nocturia, kencing pada waktu malam, oliuria, kencing sikit dan sebagainya. Itu kesemuanya terkait dengan ginjal. Kenapa jadi begini? Sebab ginjal itu radang. Bila ginjal itu radang, jantung itu radang, dia perlu kepada penyejukan. Dia perlu kepada satu yang mendinginkan dia. Apa dia? Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa inilah yang memperbaiki jantung. Jadi orang yang ada sakit jantung, masalah jantung, mereka tak suka minum air kelapa. Satu dia. Sebab mereka tak lihat hikmah tu ada pada air kelapa. Air kelapa ni untuk orang haus saja. Dan disediakan dalam sediaan yang salah. Air kelapa dicampur dengan ais, dibuat minum. Sediaan yang salah tu tak berikan makna. Minumlah sebanyak mana pun. Tapi kalau dicampur dengan daun nak-nak, daun mint, campur selasih, ya, ataupun kita campur dengan lemon, dibuat minum, suam, hangat-hangat. Allah, keringat. Potong jahe sikit, keringat. Itulah di antaranya. Masalahnya yang ada, kita ini, kita tidak tahu menggunakan nikmat Allah itu untuk optimumkan kesihatan. Kita banyak mengutamakan selera. Kita tak utamakan tentang kesihatan. Masya Allah, ya Masya Allah. Nanti kita boleh cuba. Bapak Ibu boleh cuba. Jadi berartinya boleh ambil air kelapanya. Kelapa mudanya juga boleh. Kelapa tuanya juga boleh. Airnya itu dimasak. Dan kemudian barulah dimasukkannya. Tapi daripada kelapa muda itu yang terbaik. Ya, itu ada di antaranya. Dan isinya itu kita makan. Dan sebenarnya jika isi itu ada isi yang masih lembut, ya, macam jelly. Kalau air kelapa, ya, ambil air kelapa yang isinya masih jelly, ya, jelly itu masuk ke dalam periuk kaca, kemudian kita rebus sampai mendidih. Dia bagus untuk ubat untuk orang lelaki. Itu obatnya digunakan di zaman dahulu, zaman yang tak adalah macam ubat kimia sekarang ini. Kita ambil dia, ya, apa dia, air kelapa ketika isi itu masih jelly, ya, itu adalah antaranya. Kemudian pula apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, ada satu lagi penelitian yang sangat menarik. Penelitian ini jarang sekali dilakukan orang, ya, sebab air kelapa ni dia manis ke air kelapa ni? Dia kelapa yang manis, macam kelapa pandan. Manis dan terasa bau pandannya.
Bau pandan wanginya terasa. Ada yang sikit asam. Ada yang masam betul. Tapi taklah masam macam lain. Cuba kita bayangkan dengan madu lebah. Madu lebah ada yang manis. Ada yang sikit asam. Ada yang asam betul. Belum ada lagi air kelapa yang asam betul sama seperti mana madu lebah yang asam. Madu lebah lebah trigona, kelulut, asam. Baik. Tetapi daripada madu lebah tadi yang manis, yang sikit asam, yang asam itu kan semua mempunyai nilai ubatan masing-masing. Begitu juga air kelapa. Air kelapa kita cari yang tidak manis. Air kelapa yang biasa, yang tidak manis, dia terbaik untuk penyakit kencing manis. Natural, alami untuk perawatan kencing manis. Cari yang tidak manis betul-betul. Jangan tambah gula. Kalau dah tak manis, tambah gula pula, itu rosaklah. Allahu Akbar. Lagi masam air kelapa tersebut. Ingat ya, masam air kelapa itu mesti masam yang original. Masam di dalam buah begini. Bukan masam yang disimpan berhari-hari. Bukan. Masam original ini lagi masam dia, lagi kuat kesan diuretik dia untuk darah tinggi, kencing manis dan sakit jantung. Allahu Akbar. Jika kesannya itu manis, manisnya untuk ginjal. Untuk ginjal. Untuk peradangan ginjal. Untuk energi. Untuk tenaga. Untuk menguruskan badan. Supaya dia mengawal air yang ada di dalam tubuh badan kita. Itu kalau kita jumpa orang yang kurus saja. Orang yang kurus. Apa yang harus kita berikan? Air kelapa. Kalau orang tu gemuk bagaimana? Harus bagikan air kelapa. Kerana air kelapa itu dia pengimbang. Ya, dia menjadi salah satu daripada pengimbang kepada antara orang yang obesiti dan orang yang kurus. Itu adalah di antaranya. Baik. Selain daripada air kelapa, cuba lihat di sini. Ini adalah tangkai dia ya, yang kita kata beginilah tangkainya, begitu. Panjang ni. Yang ada ni, tangkai asuhnya di sini kan. Itu dia ini. Ini ni kalau kita potong. Kita potong, kita rebus. Kita minum airnya. Dia untuk hilangkan sakit senggugut. Jadi sakit ketika kedatangan darah haid. Tapi masukkan sedikit kapur makan. Sedikit ke dalam air tersebut. Dia agak sikit keruh. Minum sikit-sikit. Hilang sakit gigi. Sakit. Apa juga jenis-jenis kesakitan. Ini. Daripada ini. Dan daripada belakang ini. Belakang kelapa ini di sini. Sini. Ditunjuk ya. Di bahagian belakang ini. Dibuat rebus untuk sinusitis. Untuk sinusitis, untuk resedung. Hilangkan kegatalan di muka ni. Di bawah ni. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Kita ambil dekat sini. Ya. Kemudian tempurungnya itu. Ya, selain daripada kita buat kerajinan tangan, kraft tangan itu, tempurungnya itu boleh kita buatkan dengan kita bakar dia jadi arang. Arang tempurung kelapa lah yang terbaik untuk menghilangkan mencret diarrhea. Terbaik untuk jadi ubat untuk sakit jantung. Arang kelapa tersebut. Macam mana cara membuatnya? Bakarkan dia jadi arang. Lepas tu ambil serbuknya itu. Serbuknya itu kita ambil, kita makan kapsul bubuk tempurung serbuk daripada arang batuk kelapa. Batuk tu artinya tempurung dia tu. Bahasanya tu cangkang dia tu. Itu obat.
Jadi kalau sudah kita nak buang racun dalam tubuh badan kita ni, sakit sendi-sendi, maka ambil arang tu kita makan. Makan arang. Bolehkah manusia ni makan arang? Kalau pergi ke rumah sakit, doktor bagi arang juga. Dia panggil cakul. Cakul tu arang. Tapi dia buat dalam bentuk cantik, dia buat bentuk pil. Dia punch, ada acuannya, ada molnya, dia punch supaya jadi bentuk pil. Jadi kita ambil pil arang. Masya Allah. Dan dia adalah dipanggil karbon aktif. Bila dipanggil karbon aktif, dia menyerap semua racun dalam tubuh badan kita. Sama seperti minyak bubut, MPH. Arangnya itu menyerap keracunan. Sebab tu MPH boleh guna untuk orang mencret, diarrhea. Cepat. Sebab ada arang. Boleh ambil arang terus. Baginya. Dan kalau ambil arang ini digunakan bersama pasta gigi, dia putihkan gigi. Dia bukan hanya takat putihkan gigi, tapi dia menguatkan gigi. Jadi kalau orang itu sering sakit gigi, maka arang ini digunakan. Masya Allah. Arang daripada apa? Daripada batuk kelapa. Daripada sabutnya ini juga, kita boleh menghasilkan banyak produk. Salah satu produk-produk kraft tangan, kerajinan tangan yang kita buat sabut untuk mencuci lantai dan sebagainya. Tapi sabut ini juga berapa ambil asapnya. Ya, asap. Asap itu digunakan untuk apa? Untuk tanaman. Untuk menghalau insek itu. Menghalau serangga-serangga. Itu nanti akan Pak Haji bentangkan cerita pada 1 Jun. Jangan lupa ya, 1 Juni 2020. Sambutan Hari POC kedua. Tahun kedua. Kerana kita telah mula pada tahun 2019. Sambutan Hari POC pertama sedunia. Dan kita akan buat sambutan POC kedua sedunia nanti. Di sini Pak Haji akan bagi kuliah selama 1 jam tentang POC dan pencapaian. Dan Pak Haji akan tunjuk cara membuat POC itu sendiri. Macam mana cara untuk membuatnya. Jadi itu adalah sumbangan kita. Dan nanti Pak Haji akan muatkan kejayaan-kejayaan penggunaan POC pada produk-produk yang ada di Malaysia, di Indonesia dan hasil-hasil produk POC. Masya Allah. Ini sangat-sangat menarik, khususnya supaya peladang, penternak dan nelayan dapat menikmati hasil daripada penemuan POC tersebut. Baik. Jadi oleh sebab itu kita kembali kepada narjil ini, narjil ataupun kelapa ini, iaitu dengan kita lihat bahawa kelapa ini memiliki kelebihannya. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, air kelapa muda atau air kelapa tua yang kita nak gunakan. Ya. Boleh guna air kelapa muda. Ya, dan air kelapa muda itu dia lebih kuat. Dia lebih tajam. Air kelapa muda itu yang tua itu agak lebih lunak. Lebih lunak. Tapi kedua-duanya boleh kita gunakan. Jadi kedua-duanya boleh dimasak dan boleh ditambah dengan apa-apa juga herba di dalamnya. Boleh kita gunakan. Dan bila kita minum itu, ingat ya, paling minima kalau kita tujuan pengobatan dia ialah 3 gelas. 3 gelas. Jadi kalau air kelapa ni airnya sikit, kena 2-3 biji kelapa lah kita ambil sebagainya. Jangan simpan untuk hari esok. Yang kita masak pada hari ini, jangan simpan untuk hari besok. Ya, itu di antaranya. Di sudut pengalaman Pak Haji sendiri, Pak Haji telah pun menggunakan air kelapa, temulawak, gula aren yang disiapkan untuk minuman ketika tubuh badan Pak Haji tak sihat. Alhamdulillah. Nampak sangat berbeza sekali. Dan hasil daripada itu, Pak Haji mengambil satu tindakan untuk mengeksport temulawak daripada Indonesia ke Malaysia. Alhamdulillah,
kita telah sampai temulawaknya itu di Yan Kedah ini, dan kita telah mula menanamnya. InsyaAllah nanti Pak Haji akan tunjukkan, minta ambil temulawaknya yang dalam pasunya yang sudah besar tu. Pak Haji nak tunjukkan pokok yang dah besar. Ini ni sebab di Malaysia kebanyakannya tidak ada pokok temulawak. Ya. Ada juga kita di Malaysia ni ada hampir-hampir nak macam temulawak, dia panggil kunyit terus. Kunyit terus ke apa semua. Itulah lebih kurang. Tetapi dia beza. Dan kita nak bagi tahu bahawa jenis temu ni banyak jenis spesiesnya. Ya. Jadi kalau kita gunakan, ada pokok tepus, ada pokok kunyit yang lain, temu-temu yang lain, tetapi spesies kita nak guna ialah temulawak. Jadi mereka boleh datang membeli di Yan. Pak Haji ada jual ini, dan alhamdulillah kita tunjuk pokoknya sangat besar, tinggi, yang kita tanam di dalam pasu. Nanti insya-Allah Pak Haji sedang menyiapkan untuk sebuah peladangan. Nah, ini dia pokok temulawaknya, ya, pokok temulawaknya di sini. Ya, mari sini. Ini berpasir-pasir lagi, masya-Allah ya. Ini dia. Ni. Tak mengapa. Pasir-pasir pun tak mengapa. Berat juga ya. Kita tengok ya. Ini dia pokok tinggi sebagainya. Apa kita nak tengok temulawak ini, kita tengok ini. Dia ada urat daun dia itu, kita nampak. Dia ada warna sikit kehitaman di sini. Itu dia pokok temulawak. Itu kita gunakan. Ni. Itu nampak dia gitu tu. Nampak daun dia warna begitu. Itu. Nanti jangan lupa lihat dalam TV Pak Haji penyiapan bagaimana membuat minuman daripada air kelapa, dan bagaimana membuat minuman air kelapa yang mencampurkan dengan pokok temulawak. Belajar di situ cara membuatnya. Ya, insya-Allah kita berjumpa lagi di dalam kuliah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.